Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung aja, kita pernah tengok surah ni. Suratul Anfal ni, surah Al-Anfal, surah yang ke-8 tuan-tuan ya. Quran muka surat 180. Muka surat 180, Suratul Anfal ayat yang ke-26 ya. Kita cerita sirah hari ni tuan-tuan ya. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih berada di Mekah dan sambungan dia ya, nanti selepas di Madinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard. Ini kita menghimbau kembali ya keadaan umat Islam masa duduk ya di Mekah. Nabi dapat wahyu umur 40 dan Nabi diturunkan Quran ke atas baginda, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, masa usia 40. Jadi oleh kerana Nabi ni orang Mekah, maka Nabi dakwah di Mekah ya. Nabi dakwah di Mekah selama 13 tahun. Dapat wahyu umur 40, kemudian Nabi dakwah di Mekah 13 tahun ya. Maknanya ketika hijrah usia Nabi 53 lah. 40 campur 13 ya, 53 tahun. 53 tahun tu baru hijrah. Kalau kita 53 nak masuk 55 ni umur pencen lah tuan-tuan ya. 53 tu Nabi baru nak hijrah, belum pernah perang, tak ada pengalaman perang. Perang pertama yang Nabi lalui perang Badar pada usia Nabi 55. 55 tu baru nak mula tuan-tuan ya. Kalau orang putih life begins at 40, tapi kalau zaman Nabi perang tu mula Nabi umur 55 baru mula. Kalau kita 55 tu fikir masjid, surau, nak jaga cucu ya, kemudian umrah, kemudian macam itulah ya. Jadi nak bagi tahu ya, Nabi punya perjalanan 53 baru hijrah. Ketika Nabi di Mekah macam mana? Ni cerita Mekah. Jadi Allah kata pada Nabi dan umat Islam, wazkuru, dan ingatlah ya, iz antum. Dalam bahasa Quran, kalau is biasanya benda yang telah berlaku. Kalau iza benda future belum berlaku ya. Is ni mana past tense, benda dah berlaku. Kalau iza macam iza jaa nasrullah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, tu makna benda yang akan berlaku ya. Sebab kiamat tak berlaku lagi, sebab tu guna iza. Tapi kalau is, benda yang dah berlaku. Apa keadaan Nabi ketika berada di Mekah? Allah kata antum qalilun ya, pada masa tu kamu sedikit jumlahnya. Jadi jumlah umat Islam di Mekah tak sampai 100 orang. Tak sampai ya, maknanya sikit sangat. Sedangkan Mekah tu bandar besar, bandar metropolitan city Mekah tu. Tempat meniaga ya, trade center, World Trade Center Mekah tu tuan-tuan. World Trade Center, kemudian tempat ibadah ya, orang datang untuk umrah ya, bukan umrah lah masa tu, untuk tawaf, kemudian haji setiap tahun. Maknanya memang Mekah tu negara ataupun bandar yang menjadi tumpuan orang datang daripada seluruh pelosok datang, orang Parsi, orang Yaman, orang Afrika ya, daripada negeri Syam. Tetapi jumlah orang Islam tak ramai. Dahlah tak ramai, mustad'afun ya. Kamu dalam keadaan ditindas. Maknanya Nabi belum jadi pemimpin ya, umat Islam ditindas. Nak sembahyang pun sembunyi-sembunyi, tak berani sembahyang depan Kaabah ya. Nabi pernah solat depan Kaabah, Nabi kena cekik tuan-tuan. Nabi dicekik ya, menggunakan kain serban. Tuan-tuan yang pakai serban tu, kain serban tuan-tuan tu ya, orang Arab memang pakai serban.
Ya, dia pakai kain selendang tu, ya, dia panggil rutrah. Jadi rutrah ni boleh digunakan sebagai kain serban, boleh juga digunakan sebagai selimut kalau sejuk. Kalau berlaku sandstorm, ya, sebab negara Arab ni banyak berlaku ribut pasir. Jadi bila ribut pasir berlaku, ditutup, ya, tutup hidung boleh juga. Kalau naik unta, dia buka serban tu, dijadikan sebagai, nak bagi unta tu laju sikit, dia boleh, ya, dia boleh sebat unta tu dengan kain serban, ya. Kemudian kalau unta tu berhenti satu tempat, unta akan turun. Jadi digunakan kain serban tu untuk ikat lutut unta supaya unta tidak bergerak, ya. Maknanya dia punya handbrake dia lah, ya. Walaupun dekat kaki, tapi tetap panggil handbrake jugalah, ya. Sebab itu memang istilah dia. Sebab unta bila dia sampai satu tempat, dia akan turun, ya. Tengah-tengah padang pasir, kita kata pasal apa tak ikat? Nak ikat macam mana? Pokok pun tak ada, tuan-tuan. Ya, tiang telefon, tiang elektrik pun tak ada. Jadi cara unta ni, ya, kita ikat kepala lutut dia. Ya, jadi guna kain serban juga. Maknanya kain serban macam Haji apa? Haji Fuad punya tu macam itulah, ya. Maknanya dia multi purpose, tuan-tuan. Multi purpose, ya. Boleh guna untuk macam-macam benda. Untuk cekik Nabi pun boleh. Ya, Abu Bakar datang leraikan. Ya. Nabi pernah dipijak tengkuk Nabi ketika sujud, dipijak tengkuk Nabi. Yang buat ni jiran-jirannya, tuan-tuan. Uqbah bin Abi Mu'id, ya. Jadi Uqbah bin Abi Mu'id ni antara jiran Nabi, dan beliau memang jiran yang sangat anti dengan Islam, ya. Jadi kalau kita ada jiran yang baik, jiran yang beriman, yang boleh sama-sama datang masjid, datang surau, itu nikmat, tuan-tuan, ya. Salah satu daripada nikmat Allah bagi pada umat manusia ni ialah nikmat ada jiran yang soleh, ya, al-jarus soleh, jiran yang soleh. Itu antara nikmat, tuan-tuan. Selain daripada pasangan hidup yang soleh, soleha, selain daripada anak-anak, kenderaan yang selesa, rumah yang selesa, jiran juga. Orang Arab selalu sebut, ya, dia kata al-jar qabla dar. Ya, mana kalau nak beli rumah, tengok jiran kita siapa. Ya, tengok jiran. Ya, kalau kita ada peluang lah, ya, untuk tengok jiran dulu, ya, kita nak beli satu rumah, nak beli satu tempat untuk kita tinggal, ya, kita tengok tanya jiran siapa dia. Ya, kalau jiran tu orang soleh, orang baik, ya, walaupun dia non muslim, tuan-tuan. Ya, non muslim dia tak soleh-soleha, tapi dia orang baik. Orang baik ni mana dia tak menyusahkan kita. Biasa, tuan-tuan, di mana-mana pun kalau kita tengok, ya, orang Islam dia nak tinggal ke rumah, nak pergi balik kampung ke, nak travel dan sebagainya, kadang-kadang kunci rumah dia tak bagi pada yang muslim, dia bagi pada yang non muslim, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang yang non muslim tu amanah, tuan-tuan. Yang muslim tu, ya, yang muslim tu, ya, apa kita panggil, orang yang tak boleh percaya. Dia muslim, semayang, ya, tapi dalam bab amanah ni kurang, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang non muslim pula yang amanah. Ya, jadi maknanya itu juga, ya. Sebab tu, tuan-tuan, bila tuan-tuan buka bisnes, kadang-kadang tuan-tuan punya business partner non muslim. Kadang-kadang dia accountant, dia, tuan-tuan minta dia jaga apa ni duit, tuan-tuan, ya. Maknanya dia jadi financial controller, ya, dia buat marketing sebagainya, tuan-tuan boleh percaya pada dia, ya. Dan tuan-tuan usaha untuk dakwah dia masuk Islam, tu biasa, tuan-tuan, ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam hijrah Nabi SAW, dalam hijrah Nabi, ya, orang yang menjadi tour guide Nabi dengan Abu Bakar dengan Nabi kan berdua kan masa hijrah. Ada tak tour guide, tuan-tuan? Ada. Tour guide Nabi itu ialah Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid adalah seorang kafir, belum masuk Islam, tapi dia expert, ya. Sebab Nabi nak hijrah, Nabi tak guna highway, desert highway. Desert highway itu maknanya daripada Tan'im pergi ke Madinah, tak, tuan-tuan, ya. Sebab kalau Nabi guna desert highway itu highway, nama pun highway, tuan-tuan, ya. Jadi Nabi akan ditangkap, ya. Orang akan nampak Nabi, orang akan bagi tahu Nabi dan Abu Bakar lalu kawasan tu, Nabi akan ditangkap. Sebab itu Nabi menggunakan jalan pantai, ya. Jalan pantai kita panggil coastal highway, ya, coastal highway. Bila Nabi lalu coastal highway, orang tak ramai lalu coastal, sebab coastal highway jauh, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan guna desert highway, tuan-tuan cross saja, senang, ya. Jadi maknanya kalau macam kita di Malaysia ni, ya, di semenanjung Malaysia ni, maknanya tuan-tuan nak pergi ke utara, tuan-tuan boleh lalu highway plus, ataupun tuan-tuan boleh lalu jalan pantai, tapi jalan pantai jauh lah, ya. Maknanya dengan lori balaknya, dengan lori sayur, dengan lori ikan, dengan traffic light, ya, dengan macam-macam, ya. Maknanya dia akan ambil masa lebih panjang. Sebab tu hijrah Nabi 10 hari.
Ketika ya Nabi hijrah, Nabi ambil masa 10 hari. Sedangkan kalau ikut desert highway, Nabi hanya guna 8 hari. Maknanya tambah 2 hari lagi tuan-tuan. Ya, maknanya kalau kita guna highway plus, ya, mungkin lebih cepat kalau banding jalan kita tuan-tuan lalu Kuala Selangor, lalu Sabak Bernam, ya, Bagan Datuk, tuan-tuan lalu jalan pantai. Oh, dia akan ambil masa lama tuan-tuan. Ya, tapi tuan-tuan scenery cantik lah. Tuan-tuan boleh tengok kampung, boleh tengok pantai, ya. Macam tu ibaratnya tuan-tuan. Jadi yang menjadi tour guide Nabi Abdullah bin Uraikid, walaupun nama dia Abdullah, dia kafir. Ya, dia masih kafir. Ya. Tetapi Nabi bagi amanah pada. Ini hijrah tuan-tuan. Hijrah ni benda yang disembunyikan. Nabi tak bagi tahu, melainkan kepada keluarga terdekat saja. Tapi Nabi menggunakan khidmat non-muslim. Asalkan dia orang yang boleh dipercayai, track record dia bagus, ya, dan pada masa yang sama kita tahu dia memang ada expertise dalam bidang tu. Ya, contoh tadilah kita nak engage, ya, khidmat seorang financial controller dalam company kita. Dia nak jaga duit kita. Tapi kita kenal dia, kita tahu track record dia bagus tuan-tuan. Boleh tak kita offer dia? Boleh. Tapi kalau ada muslim yang soleh, lebih baiklah muslim yang soleh. Ya, tapi kalau muslim tu tak soleh, ya, tapi ada non muslim yang baik tuan-tuan, ya, yang amanah, tuan-tuan kena fikir macam mana. Boleh tak? Sebab itu Nabi bagi kepada Abdullah bin Uraikid. Itu bukti besar, ya, bagaimana interaksi muslim dan non muslim hatta dalam hijrah Nabi tuan-tuan. Hijrah tu ibadah. Hijrah tu ibadah tuan-tuan. Orang yang mati masa hijrah, ya, syurga tempat dia tuan-tuan. Tetapi Nabi engage non muslim. Maknanya nak bagi tahu, ya, asalkan dia amanah, asalkan dia track record dia bagus, dia ada expertise, silakan tuan-tuan. Islam tak pernah larang. Tetapi tuan-tuan kena ada misi dakwah lah. Misi dakwah maknanya mudah-mudahan dia kerja dengan kita, dia jadi business partner kita 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita harap, ya, dia boleh terbuka hati untuk masuk Islam. Kena ada macam tu tuan-tuan. Ya, sebab tu Islam membenarkan orang lelaki yang beriman, yang muslim mukmin, berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Ya, bukti paling besar dalam dunia Islam kita tuan-tuan sebelum ni ialah Yasir Arafat. Yasir Arafat, tuan-tuan kenal kan Yasir Arafat? Ya, Yasir Arafat berkahwin dengan seorang perempuan Kristian Ortodok, namanya Suha. Ya, dapat anak tuan-tuan. Ya, dapat anak seorang, Ammar. Ya, jadi dia panggil Abu Ammar. Abu Ammar tu ialah Yasir Arafat lah. Ya, cuma itulah, ya, Allah takdirkan sampai Yasir Arafat meninggal, isterinya Suha belum masuk Islam. Tetapi dakwah dia buat. Ya, cuma macam tadilah. Ya, sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, ya, para sahabat, ya, antaranya Osman bin Affan, beliau juga ada isteri daripada kalangan Bani Israel, maknanya daripada kalangan Yahudi. Ya, cuma Nabi, ya, ada Safiyah binti Huyai, seorang perempuan daripada Bani Nadir. Ya, alhamdulillah masuk Islam tuan-tuan, dan jadi muslimah yang solehah, yang dicemburui oleh isteri-isteri yang nabi-nabi yang lain. Ya, Aisyah, Hafsah, ya, dengan Safiyah ni maknanya orang hebat lah tuan-tuan. Ya, dulu dia memang orang Yahudi, agamanya agama Taurat, tetapi bila masuk Islam dia jadi pesaing paling hebat. Ya, orang Yahudi, ya, datang dengan pakej yang sangat hebat tuan-tuan. Dia anak ketua kabilah, ya. Sebab tu pernah berlaku tuan-tuan dalam sirah, kalau tuan-tuan buka kitab sirah Ibnu Hisham, ya, sirah apa lagi kita panggil At-Tabari sebagai contoh, cerita bagaimana pada suatu hari ketika Nabi pulang ke rumah Safiyah sedang menangis Safiyah. Ketika Safiyah menangis, apa berlaku tuan-tuan? Nabi tanyalah apa sebab. Bila orang menangis jangan kita biarkan tuan-tuan, kita pujuk. Ya, paling kurang kita tanya apa sebab menangis. Mayu bekiki ya Safiyah, apakah yang menyebabkan kau menangis? Safiyah kata, tadi masa bergaul, masa bercampur, berinteraksi dengan isteri lain. Sebab isteri Nabi ni tuan-tuan kebanyakannya Quraisy. Isteri Nabi, ya, Khadijah Quraisy, ya, Saudah binti Zama'ah isteri kedua Quraisy, Aisyah Quraisy, ya, Hafsah Quraisy, ya, kemudian siapa lagi kita kata, anak Abu Sufyan, Ramlah Quraisy. Mereka ni semua Quraisy tuan-tuan. Tetapi di sana, di celah-celah Quraisy ada seorang daripada kalangan Yahudi. Dah tentulah Quraisy dengan Yahudi ni tak ada tempat lah tuan-tuan. Ya, walaupun isteri Nabi ni adalah isteri Nabi, tetapi manusia tetap manusia, ada cemburu,
Ya, ada sakit hati, ada tuan-tuan, dah tentu, sebab kita bukan malaikat. Ya. Jadi apa yang berlaku? Ya, kata Sofia, Aisyah ya macam sindir lah dia, sindir. Pasal dia orang Yahudi, yang lain semua Quraisy. Ya, yang lain semua. Kalau tidak Quraisy pun orang Madinah, Ansar, maknanya tetap orang Arab. Ya. Jadi bila dia sindir itu, ya, Nabi pun bagi satu statement dekat Sofia. Nabi kata macam inilah. Ya, kalau kita ringkaskan dalam bahasa Melayu, nanti kalau isteri-isteri Quraisy itu ada buat statement yang menyindir, bagi satu jawapan kat dia. Ya, apa jawapan dia? Nabi ajar. Nabi kata, bagi tahu pada isteri-isteri yang lain, ya, aku ni keturunan Nabi Harun. Ya, memang dia keturunan Nabi Harun. Bagi tahu aku keturunan Nabi Harun, bapa saudara aku Nabi Musa, suami aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakej lengkap tuan-tuan. Ya, maknanya keturunan Nabi Harun, bapa saudara Nabi Musa, suami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali apabila ada isteri yang menyindir ataupun yang macam itulah maknanya, sebab isteri tetap isteri, manusia tetap manusia tuan-tuan, walaupun mereka isteri Nabi. Apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah bila Sofiah bagi statement macam tu, Aisyah diam. Aisyah tak bercakap tuan-tuan, sebab Aisyah tahu jawapan ni jawapan yang disediakan oleh Nabi. Maknanya lembaga peperiksaan yang sediakan jawapan tuan-tuan. Bila lembaga peperiksaan sediakan jawapan, orang tak tanya dah. Itulah skema yang terbaik tuan-tuan. Ya, maknanya sampai peringkat begitu. Itu mukadimah kita. Okey, masuk ayat. Ya, Jadi qalilun, dahlah sikit orang Islam. Mustada'afun, ya, duduk dalam keadaan ditindas. Mustada'afun bukan lemah. Kalau lemah bahasa Arab du'afa. Tapi kalau mustada'afun, dia tak lemah, tetapi dia ditindas. Sebab Nabi dan para sahabat, ada orang kaya, ada Abdul Rahman bin Auf di Mekah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, ada orang kaya, Abu Bakar kaya, ya, Umar kaya. 10 yang dijamin syurga, 9 kaya tuan-tuan. 9 kaya. Ya, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Osman kaya, Abdul Rahman, Sa'ad, Az-Zubair, Talhah bin Ubaidillah, siapa lagi? Ya, Abu Ubaidah, ya, Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. 9 kaya semua tuan-tuan. Seorang aja miskin. Siapa tuan-tuan? Ali seorang aja. Maknanya 10 tu 9 orang kaya. Jadi kalau tuan-tuan kaya dah, maknanya kita dengan syurga dekat lah tuan-tuan. Pasal orang kaya memang senang masuk syurga dengan syarat memenuhi tuntutan. Zakat keluar, lebih lagi bagus tuan-tuan. Ya, infak tu banyak, ya. Masjid ada program, ada apa, kita lah hulur dulu. Pantang dengar orang susah, kita hulur, tanya nombor akaun kat mana, ya, kita bagi, kita hulur, kita bantu, kita infak. Kalau macam itulah tuan-tuan, kita adalah orang yang selangkah lagi ke syurga tuan-tuan. Pasal 10 dijamin syurga, 9 orang kaya. Orang miskin seorang. Bukan kata orang miskin tak boleh masuk syurga, boleh. Tapi maknanya berdasar pada track record Nabi dan para sahabat, orang kaya belaka masuk syurga tuan-tuan. Ya, tapi ya, orang susah pun ramai juga. Ya, cuma orang kaya sebahagiannya kadang-kadang dilambatkan ke syurga kerana dia punya baggage banyak tuan-tuan. Ya, macam tuan-tuan lah, ya, orang yang light ni kan, travel light kita kata, ya, senang tuan-tuan. Tak ada bagasi. Bila tak ada bagasi tuan-tuan, 45 minit sebelum apa kita panggil, ya, sebelum take off, tuan-tuan masih boleh masuk sebab tak ada bagasi. Ya, tapi kalau tuan-tuan ada bagasi, oh tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena datang awal. Ya, kadang-kadang beg tu terlebih timbang. Ya, kena macam itulah maknanya. Ya, macam tu istilah dia. Jadi Nabi dan para sahabat, ya, dalam keadaan tertindas fil ardi, di atas muka bumi, maknanya Mekah. Masa di Mekah tuan-tuan. Di Madinah Nabi tidak tertindas lagi. Ya. Sehingga para sahabat tuan-tuan, ya khafuna, mereka takut. Ya, takut apa? Ayatakhattafakumun nas. Mereka takut dicolik, dipukul, ya, oleh orang Mekah, ya, oleh orang yang benci pada agama. Takut tuan-tuan. Nak sembahyang pun sembunyi-sembunyi. Nak sembahyang pun cari bukit-bukit, ya, luar pada Mekah. Ya, maknanya Nabi nak buat program, ya, Nabi nak buat program dakwah pun sembunyi-sembunyi. Ya, kerana apa? Kerana bimbang takut diketahui, ditangkap para sahabat. Ya, Nabi mungkin tak ada masalah sebab Nabi ada apa kita panggil? Ada gubernur yang jaga Nabi. Ya, gubernur tersebut namanya ialah Abu Talib. Nabi anak saudara Abu Talib, anak angkat, ya, yang dibesarkan di rumah Abu Talib. Nabi Quraisy, bukan Quraisy saja, Nabi Bani Hashim. Orang tak berani Bani Hashim ni tuan-tuan. Bani Hashim ni untouchable.
Untouchable maknanya tak boleh usik tuan-tuan. Ya, memang tak boleh usik. Ya, macam kita lah tuan-tuan, ya. Jadi bawa kereta, bila bawa kereta kat belakang tu ada tulis menantu, ya, menantu Menteri Besar Selangor contohlah kita kata. Agaknya pegawai penguatkuasa majlis bandaraya berani saman tuan-tuan. Walaupun ya ada tempat parking, kita tak parking, saja je parking tempat yang tak boleh parking. Tak ada siapa berani tuan-tuan. Untouchable. Ya, macam itulah Nabi. Quraisy macam tu tuan-tuan. Ya. Sebab itu alhamdulillah kita kata adalah ya orang buat kat Nabi. Tapi bila orang buat Nabi, yang cekik, yang pijak Nabi setelah Abu Talib meninggal. Mana ketika Abu Talib masih hidup, tak berani orang tuan-tuan dengan Nabi ni. Ya. Jadi takut kena culik. Kemudian apa Allah kata? Fa'awakum, lalu Allah telah selamatkan kamu. Allah bagi tempat tinggal yang baru, namanya Al-Madinah Al-Munawwarah tuan-tuan. Ya, wa ayyadakum binasrihi, dan Allah perkuatkan kamu dengan pertolongannya. Kalau di Mekah tak ada tentera Nabi dan para sahabat, Madinah tentera dah kuat dah tuan-tuan. Orang Madinah ya, apa ni, pandai main senjata, pandai memanah, ya, pandai main lembing dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu Islam jadi kuat sebab ada orang yang tolong memperkuatkan Nabi dari segi militeri, dari segi ketenteraan, ya. Kemudian warazaqakum minat thayyibat, Allah bagi rezeki kepada kamu yang baik-baik. Orang Mekah tak ada pokok kurma tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pergi Mekah umrah ataupun haji, ada pernah orang bawa pergi ladang kurma kat Mekah? Mana ada. Ya, kurma ada tapi kurma imported. Kurma datang dari Madinah tuan-tuan. Tapi di Madinah para sahabat kenyang. Para sahabat ada ruang untuk makan tuan-tuan, kerana mereka mengusahakan ladang. Allah bagi minat thayyibat la'allakum tashkurun, moga-moga kamu syukur tuan-tuan, ya. Sebab itu hujung ayat ni, selepas dapat nikmat kita syukur. Syukur macam mana tuan-tuan? Antara makna syukur ialah kita tambah kita punya infak pada jalan Allah. Memang kena buat tuan-tuan, ya. Kita tambah kita punya solat sunat. Kalau dulu solat duha 2 rakaat, sekarang tak boleh tuan-tuan. Orang pencin minimum 4 tuan-tuan. Orang pencin minimum 4, 6 lagi bagus. Ya, maknanya nak bagi tahu 2 tu zaman kita sibuk dulu 2 rakaat, sekarang tak boleh tuan-tuan. Ya. Ibadah-ibadah lain kena tambah. Qabliyah ni tuan-tuan, ya, kena. Tapi tuan-tuan jangan semua solat tuan-tuan buat qabliyah, apa ni, tuan-tuan buat ba'diyah pula. Macam subuh ni kita kata, ya, tiba-tiba ya sebab rajin sangat terbuat ba'diyah pula tuan-tuan. Tu jangan buat hal tuan-tuan. Ya, qabliyah okey, ba'diyah tak payah, ya. Jadi makna bukan sentiasa. Okey, ya, itu kita punya pembukaan ayat yang kedua tuan-tuan, ya, ayat yang ke-27, ya ayyuhallazina amanu. Ini bukti, ya, ayat ni surah Madaniyah, surah Madinah, sebab mula dengan wahai orang-orang beriman. Ya. Bila kita dengar wahai orang-orang beriman, kita yang orang beriman kena apa? Kena peka tuan-tuan. Kena alert lah, ya. Apa dia? Allah kata la takhunullah, wahai orang beriman, jangan kamu khianat pada Allah, jangan khianat, ya. Wa rasul, jangan khianat pada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kamu khianati amanah yang telah diberi kepada kamu. Mana kalau kita diberi jawatan tertentu dalam organisasi, dalam parti, dalam apa pun tuan-tuan, kita kena laksanakan. Kalau kita rasa kita tak mampu, serah jawatan pada orang lain. Ya, jangan paksa diri pegang jawatan yang kita tak mampu, tak payah tuan-tuan. Kita dah pegang jawatan ni, tiba-tiba orang bagi jawatan lagi, kena bagi tahu, saya dah ada jawatan, tak mampu dah, bagi laluan pada orang lain. Macam tu tuan-tuan. Ya. Sebab itu bila Abu Zar Al-Ghifari dia datang jumpa Nabi, Abu Zar ni adalah lanun tuan-tuan. Abu Zar ni lanun padang pasir, ya. Bukan Pirate of the Caribbean, bukan tuan-tuan. Dia Pirate of the Desert. Siapa nama dia tuan-tuan? Ya, biasa kita kenal, ya, Abu Zar Al-Ghifari. Nama sebenarnya Jundub bin Junadah. Ya, orang tak kenal nama ni tuan-tuan. Ya, tapi orang biasa Abu Zar. Orang kata orang sufi lah. Ya, geng-geng yang duduk di masjid penuh masa. Maknanya golongan gelandangan, homeless, yang duduk di Masjid Nabawi. Jumlah mereka ada sampai 300 orang tuan-tuan. Ya, mereka ni orang bujang. Ya, bujang telajak. Ya, bujang telajak sebab tak berkahwin, pasal nak penuh masa dengan ibadah. Hafal Quran, hafal hadis, ikut Nabi ke mana saja. Ya, ibadah saja tuan-tuan. Geng-geng mereka ni Abu Hurairah yang dipertua lah. Yang dipertua Persatuan Gelandangan pada masa tu tuan-tuan. Ya, homeless, memang tak ada rumah. Memang mereka full time. Makan, kalau ada orang bagi makan, adalah tuan-tuan. Kalau tak ada, tak adalah.
Kalau malam Jumaat ada orang bawa bubur kacang ke, nasi minyak ke apa, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada lah. Macam pagi ni kita kata, kalau ada roti canai ke, roti telur ke, alhamdulillah lah tuan-tuan. Kalau tak ada, pandai-pandailah cari sarapan sendiri. Maknanya macam itulah tuan-tuan. Ya, para sahabat yang duduk di tempat gelandangan tu, kadang-kadang ada orang bawa kurma, makanlah tuan. Kalau tak ada tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan baca kisah para sahabat gelandangan ni, memang sedih tuan-tuan. Tapi Allah buat macam tu supaya ada peluang orang kaya bagi sumbangan. Cuba tuan-tuan bayang, kalau semua orang kaya, siapa nak terima zakat? Zaman Umar bin Abdul Aziz, tak ada orang nak terima zakat tuan-tuan. Pasal semua orang dah duduk dalam keadaan senang dah. Ya, dikatakan setiap rumah ada taman. Cuba tuan-tuan bayang, kalau zaman kita ni tuan-tuan, setiap rumah ada swimming pool. Ya, swimming memang ada, poolnya tak ada tuan-tuan. Ya, ni ada swimming pool. Ya, oh hebat tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu, ya, nak cari orang terima zakat tak ada. Maknanya kalau tak ada orang terima zakat, kita sudah kehilangan satu peluang untuk berzakat, satu peluang untuk infak. Tak ada peluang tuan-tuan. Sebab tu Allah buat ada, ya, masakin, ada fuqara dan ada aghnia, orang kaya ada tanggungjawab, orang miskin ada tanggungjawab yang lain pula. Ya, sebab orang miskin ni apa tuan-tuan? Doa dia mustajab dengan syarat dia beriman lah. Ya, doa mustajab, Allah turunkan hujan. Ya, tempat-tempat yang tak ada hujan, ada orang miskin yang beribadah, ada anak-anak kecil yang masih menyusu, ada orang-orang pencen yang masih duduk di masjid baca Quran, selawat, zikir sebagainya. Ini semua mengundang rahmat Allah tuan-tuan. Sebab itu setiap kita ada tanggungjawab, setiap kita ada peranan yang kita kena penuhi tuan-tuan. Ya, jadi sebab itu jangan dikhianati amanah tu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Tuan-tuan, ayat ni kalau tuan-tuan tengok dalam kitab, ya, tafsir Ibnu Katsir atau Bari Al-Qurtubi, antara cerita yang di highlight tuan-tuan, cerita seorang sahabat Nabi yang digelar sebagai Abu Lubabah. Tuan-tuan ambil faham nak makna. Kalau tuan-tuan boleh catatlah. Kalau tuan-tuan hafal lah Abu Lubabah. Popular tuan-tuan. Tuan-tuan, Abu Lubabah ni signifikan dengan Raudah. Kalau tuan-tuan masuk dalam Raudah, ya, tuan-tuan masuk dalam Raudah tuan-tuan, ya, antara benda yang tuan-tuan kena buat ialah pandang atas. Tuan-tuan kena pandang, ya, sebab tiang Raudah ni tuan-tuan, dia ada nama-nama dia. Salah satu daripada tiang Raudah namanya tiang Abu Lubabah. Kalau tuan-tuan tak perasan, akan datang kalau tuan-tuan pergi umrah, ya Allah, aku nak tengok mana tiang Abu Lubabah. Tiang Abu Lubabah tulis besar tuan-tuan sampai sekarang. Dia hidup zaman Nabi, tapi namanya diabadikan sampai sekarang. Hebat tuan-tuan Abu Lubabah ni. Ya. Dan bila kita tanya orang, kita kata apa ni tiang Abu Lubabah ni, tiang apa? Ada tulis kat bawah tu, tiang taubat. Tiang taubat tuan-tuan. Maknanya mesti ada benda yang Abu Lubabah buat sehingga dia bertaubat dan Allah muliakan dia tuan-tuan. Ya, rupanya ayat ni ada kaitan dengan dia. Abu Lubabah ni orang kaya tuan-tuan. Dia ada tanah di kawasan orang Yahudi Bani Quraizah. Ni cerita sirah tuan-tuan. Ya, kalau ustaz bagi tahu pada tuan-tuan, di Madinah tu tuan-tuan ada tiga kabilah Yahudi yang besar. Yang pertama Bani Qainuqa, nak sebut payah tuan-tuan. Ya, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni adalah golongan peniaga. Pasar Madinah tu dikontrol oleh Bani Qainuqa. Ya, pasar Madinah, wet market, dry market tu semua, ya, orang Bani Qainuqa. Mereka ni adalah pandai kita panggil, ya. Mereka ni ada kemahiran kraft tangan. Mereka buat pertukangan besi. Ya, mereka ni adalah blacksmith tuan-tuan. Blacksmith maknanya orang yang pandai buat pedang, buat lembing, buat apa semua sebagainya. Mereka juga goldsmith. Goldsmith tukang emas. Pandai buat emas tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan pergi, ya, antara tempat, ya, kita kata belian, potong belian pasar emas besar dalam dunia ke mana tuan-tuan? Tel Aviv. Tel Aviv tuan-tuan. Ya, Tel Aviv ni adalah ibu negara, ya, orang-orang Israel, dan mereka sedang memindahkan, ya, sebahagian kedutaan, ya, di Tel Aviv ke mana tuan-tuan? Ke Jerusalem. Ya, antara perkara yang disebut oleh kita panggil, ya, oleh Perdana Menteri British yang baru, siapa tuan-tuan? Siapa nama dia? Rishi apa nama tuan-tuan? Ya, yang Ustaz kenal Rishi Kapoor tuan-tuan. Rishi lain tak kenal, ya, tapi ini Rishi tuan-tuan, ya. Maknanya nak bagi tahu bukan Kristian, dia Hindu tuan-tuan. Ya, berjoget Hindu tuan-tuan seluruh dunia, dia naik. Ya, dia dinafikan hak sekejap tapi naik balik. Ya, jadi maknanya ni Allah tetapkanlah. Antara benda yang diisytihar apa tuan-tuan? Benda yang disebut
dia akan berusaha untuk memindahkan ya apa ni kedutaan apa ni British ya yang berada di Tel Aviv ke Jerusalem. Amerika dah pindah zaman siapa kita panggil, siapa nama Donald apa tuan-tuan? Macam itulah ya, dulu kita kenal Donald Duck tuan-tuan. Rupanya dah ada Donald Trump pula dah. Ya, tapi dia dah tak boleh buat apalah, ya, bukan pegang jawatan dah. Tapi maknanya antara usaha yang dia buat ialah memindahkan kedutaan Amerika ya daripada Tel Aviv menuju ke mana tuan-tuan? Menuju ke Jerusalem. Tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan pergi ziarah ya, kita ada plan untuk pergi ziarah pada bulan 3 nanti tuan-tuan ya, untuk surau kita ya ke Palestin. Tuan-tuan boleh tengok ya, besar gagah, sombong dia tuan-tuan. Dia punya apa kita panggil ya, dia punya kedutaan sudah ada di Baitul Maqdis ya tuan-tuan. Sombong tuan-tuan, sombong betul Amerika ni tuan-tuan ya. British ikut, dan kedutaan-kedutaan lain sedang mengikut benda yang sama ya. Mereka juga sedang memindahkan mereka punya kedutaan di Tel Aviv ke mana tuan-tuan? Ke Jerusalem. Jerusalem tuan-tuan adalah tempat Yahudi beriman. Ya, kalau tuan-tuan nak tengok geng-geng lebay Yahudi, geng-geng lebay semua duduk dekat Jerusalem. Kalau geng-geng liberal ya, yang huha-huha semua duduk Tel Aviv. Ya, sebab tu nak jadi orang baik duduk Jerusalem. Orang Yahudi lah punya mentality. Nak jadi orang jahat ya, orang liberal duduk di Tel Aviv. Tuan-tuan tahu orang Yahudi ni tuan-tuan, hari Sabtu ya, Sabbath day dia panggil. Hari Sabtu ni tuan-tuan tak boleh buat kerja, dia cuti. Masak tak boleh, switch on the light pun tak boleh tuan-tuan. Maknanya pakai lilin. Pakai lilin tuan-tuan. Pakai lilin tu bukan sebab bil elektrik tak bayar. Ya, tapi sebab memang ya committed pada agama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ya di Tel Aviv tu sebagai contoh ya. Tel Aviv ni ada 2 masjid besar tuan-tuan di Tel Aviv. 2 masjid besar, boleh sembahyang, azan boleh dikumandangkan. Masjid besar, the Grand Mosque of Jaffa tu duduk dekat di Tel Aviv tuan-tuan. Sempadan. Ada sembahyang Jumaat, ada sembahyang dulu ustaz pun kita kata ada masjid ke? Ada masjid, alhamdulillah kita pergi. Boleh tahan ramai juga orang tuan-tuan. Tak seramai surau tuan-tuan lah. Tapi maknanya ramailah, besar, masjid besar. Ya, the Grand Mosque of Jaffa itu duduk di Tel Aviv tuan-tuan. Ada satu lagi masjid besar dekat tengah-tengah Tel Aviv. Azan boleh berkumandang. Kita kata hebat. Tempat kita pun kadang-kadang ada tempat azan di komen juga tuan-tuan. Ya, sebab mengacau orang ya, tapi kita tengok okey. Tuan-tuan, ada satu masjid besar tuan-tuan ya di Tel Aviv, tengah-tengah Tel Aviv tu, betul-betul sebelah daripada satu hotel besar ya, hotel 5 bintang. Saya tak ingat apa nama hotel tu ya. Ketika hotel tu dibina tuan-tuan, pihak hotel telah hantar bantahan kepada ya kerajaan apa kita panggil Torut Israel ni tuan-tuan, supaya ya hentikan aktiviti masjid. Azan tak boleh, masjid tu kena pindah tempat lain, jangan duduk situ, menyakitkan mata tuan-tuan ya. Mereka hantar bantahan, bawa kes tu ke mahkamah ya. Tuan-tuan tahu siapa menang tuan-tuan? Yang menang masjid. Masjid menang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Tel Aviv, kalau tuan-tuan, kita insya-Allah mudah-mudahan sama-sama pergi tuan-tuan, tuan-tuan boleh tuan-tuan masuk masjid tu, tuan-tuan tengok hotel besar, hotel 5 bintang, tapi masjid boleh berkumandang azan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ya, tuan-tuan kata mesti hakim dia Muslim, hakim dia Yahudi tuan-tuan. Tapi Yahudi yang ikut pada apa tuan-tuan, hitam putih ya. Hakim tanya senang aja ya. Apa hakim tanya tuan-tuan? Hakim kata ya, masjid dulu dibina ke hotel dulu? Simple question tuan-tuan ya. Masjid dulu ke hotel dulu? Dah tentulah masjid dulu. Masjid ni dibina zaman Turki Osmaniyah. Turki Osmaniyah tu menguasai Palestin tu tuan-tuan. Bukan Palestin saja, Arab Saudi tu pun Turki Osmaniyah. Sebab tu orang Saudi tak berapa minat orang Turki tuan-tuan ya. Kita kata cuba tuan-tuan tengok ya, Erdogan, bukan orang Arab tak suka tuan-tuan, tapi Erdogan tu lah yang bantu Palestin. Kalau umat Islam ya di Palestin tu susah, Erdogan lah yang bantu tuan-tuan. Selain daripada kita lah ya, Malaysia, rakyat Malaysia yang bantu, NGO ya, Turki lah bantu tuan-tuan ya. Ketika kerajaan kerajaan Hamas ya di di Gaza tak cukup duit nak bayar kepada kaki tangan kerajaan tuan-tuan ya, yang hulur duit siapa tuan-tuan? Turki. Kalau tak Turki, Qatar tuan-tuan, Qatar tuan-tuan ya. Mana negara Arab yang lain tuan-tuan? Tak ada tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan ya, kita kena support lah Piala Dunia 2022 di Qatar. Kena tuan-tuan, kena tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok dia punya pembukaan dia tuan-tuan. Pembukaan ya,
Oh, Allahu Akbar tuan-tuan. Pembukaan tu budak-budak baca Quran tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok, tuan-tuan tengok YouTube. Macam mana dia buat budak-budak ya, dengan tok syekh ya, duduk tengah-tengah padang, budak-budak berlari tuan-tuan, baca surah ya, baca surah Allahu Akbar tuan-tuan. Memang amazing tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok. Tuan-tuan tengok tu tuan-tuan kata Allahu Akbar. Mana ni pertama kali Piala Dunia dibuat di negara Arab. Di Asia dah kali kedua. Sebelum ni kat mana Piala Dunia tuan-tuan? Asia. Negara mana yang jadi host? Tuan-tuan, Jepun, Korea. Dua negara tuan-tuan. Bukan Jepun, bukan Korea. Jepun dan Korea. Kali ni tuan-tuan, Qatar sahaja tuan-tuan. Qatar. Ya, tuan-tuan tahu apa ni Al Jazeera, ya, stesen TV, stesen berita, stesen TV Al Jazeera. Kat mana tuan-tuan Al Jazeera? Di Doha tuan-tuan. Doha tu ibu negara mana tuan-tuan? Qatar. Dr. Yusuf Al-Qaradawi tuan-tuan, ya. Bila Mesir tak bagi dia berceramah, Qatar offer dia, datang Qatar. Boleh kuliah tiap-tiap hari. Boleh ceramah guna TV tuan-tuan. Di mana tuan-tuan? Qatar. Tuan-tuan, ya, Qatar ni kaya tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan pun sebahagian kita, ya, yang dalam bidang kita kata apa, kita panggil ya, gas petrochemical tuan-tuan, ya, dalam bidang ni memang duduk di Qatar. Sebahagian orang kita pun, ya, staf usaha MAS ke apa, kerja dengan Qatar Airways tuan-tuan. Antara hebat tuan-tuan, ya, negara yang buat agama, ya, yang sokong agama dia tuan-tuan, Allah majukan. Orang majukan tuan-tuan, ya, jangan bimbanglah, ya, memang Allah janji, ya. So apa lagi nak tuan-tuan, ya, kita kena kembali kepada agama, ya, walaupun ya kita kata agama tu orang duk canang lah, semua claim tuan-tuan, ya, semua dakwa, tapi kita tengok dari segi action dia tuan-tuan, dari segi perlakuan, ya. Erdogan tuan-tuan, bila dia buka ya masjid di negara-negara bukan Islam, di Germany, di mana-mana tuan-tuan, dia tak namakan pun masjid, tak namakan masjid, dia tak namakan Islamic Center tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa dia namakan? Turkish Cultural Center. Maknanya tuan-tuan, dia tak nak orang, sebab bila letak Islam aja orang fobia, ada Islamofobia tuan-tuan. Tapi bila letak Cultural Center, Turkish Cultural Center, tak ada masalah tuan-tuan. Sedangkan tak ada beza. Bila kita letak Turkish Cultural Center, salah satu daripada budaya Turki apa? Sembahyang 5 waktu. Ya, nak sembahyang, nak berzikir, nak baca surah apa pun, bacalah tuan-tuan, tak ada masalah. Orang tak komplain. Sebab didaftarkan bangunan tersebut sebagai pusat budaya, bukan sebagai pusat Islam. Oh, ada beza tuan-tuan. Yang penting sembahyang 5 waktu buat. Anak-anak orang Turki, ya, boleh belajar agama. Anak-anak orang Turki masih boleh bercakap Turki. Tuan-tuan pergilah mana-mana tempat dalam dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Melbourne, Sydney, tuan-tuan pergi mana-mana bandar besar dalam dunia ni. Masyarakat Turki, dia ada pasar Turki, dia ada surat khabar dia tuan-tuan. Anak-anak Turki bercakap bahasa Turki tuan-tuan. Ya, anak-anak Turki. Tapi anak-anak kita yang duduk di luar negeri cakap orang putih tuan-tuan. Cakap Melayu tak apa nak pandai. Minta maaf tuan-tuan, Ustaz cakap terus terang aja. Ya, maknanya English tu kena kuasai. Bahasa-bahasa antarabangsa kena kuasai. Tapi bahasa Melayu pun kena diperkasakan. Kena macam tu tuan-tuan. Kalau tidak habis negara dalam dunia ni tuan-tuan, dia punya bahasa ni. Cuba tuan-tuan bayang, Melaka pada zaman kegemilangan, Melaka sebagai apa tuan-tuan, ya, sebagai pelabuhan antarabangsa. Bahasa Melayu adalah lingua franca. Tuan-tuan tahu makna lingua franca? Maknanya bahasa antarabangsa tuan-tuan. Melaka ni, orang barat, orang timur, orang mana pun nak datang ke Melaka, dia kena belajar bahasa Melayu tuan-tuan. Bukan orang Melayu belajar bahasa lain. Sebab itu bila Islam datang ke Melaka, ke tanah Melayu tuan-tuan, ke semenanjung Malaysia ni, ya, bahasa kita tetap bahasa Melayu. Turki tetap bahasa Turki tuan-tuan. Parsi tetap bahasa Parsi, walaupun mereka memeluk Islam. Kerana apa? Sebab bahasanya sudah diperkasakan. Tuan-tuan, sejarah telah membuktikan tuan-tuan, hebat bahasa Melayu kita. Ya, malu tuan-tuan kalau tak boleh bercakap bahasa Melayu. Cuba tuan-tuan tengok, ya. Kalau artis-artis daripada seberang, daripada Indonesia, bila temu ramah boleh bercakap, idea lontaran dia, hebat tuan-tuan. Walaupun dia penyanyi pelakon aja, ya. Tapi kalau kita di Malaysia, cuba tuan-tuan tengok bila temu ramah, ya. Nampak tak apa kita panggil, macam tak berapa nak cerdik tuan-tuan, minta maaf. Ya. Lepas tu bahasa campur-campur macam kita lah, kejap cakap orang putih, kejap campur Jawa sikit, Melayu tuan-tuan, ada Banjar, ada apa. Tuan-tuan, kita tak konsisten. Ustaz pun cakap ni sebab
ni masyarakat kita orang Melayu, bangsa Melayu. Sudah tentu bahasa Melayu kena diperkasakan, budaya apa semua. Mana yang tidak lari daripada agama, yang selari dengan agama, kita kena teruskanlah tuan-tuan. Ni budaya kita. Ya, siapa lagi kalau tidak kita tuan-tuan? Ya. Okey, ya, terus. Jadi Abu Lubabah punya cerita. Ya, Abu Lubabah, beliau diamanahkan oleh Nabi untuk pergi melihat bagaimana keadaan orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah ni tuan-tuan, ya, dalam perang Khandaq ni perang parit. Dibuat parit, ya, Nabi dan para sahabat berlindung di sebalik parit tu. Orang Yahudi sepatutnya membantu mempertahankan Madinah. Ya, macam kita lah tuan-tuan, ya. Rakyat Malaysia ni tak peduli apa bangsa pun, kalau ya kita susah, kalau kita diserang oleh musuh, mudah-mudahan janganlah, ya. Tapi kalau kena, semua orang bertanggungjawab sebab kita rakyat Malaysia. Tak peduli agama tuan-tuan, ya. Begitu juga Madinah. Tetapi bila Madinah dikepung, diserang oleh Quraisy, diserang oleh orang-orang Badui luar, apa yang berlaku tuan-tuan? Ya. Orang Yahudi Bani Quraizah, mereka mengkhianati Nabi. Mereka serang orang Islam daripada dalam. Mereka jadi musuh dalam selimut. Mana boleh tuan-tuan? Tak boleh. Jadi akhirnya setelah habis peperangan peperangan Khandaq, ya, maka Jibril bagi tahu apa yang telah berlaku pada Bani Quraizah. Nabi hantar Abu Lubabah untuk buat survey. Cuba tengok apa sebenarnya berlaku ni. Sebab Abu Lubabah zaman jahiliah, Abu Lubabah ni dia baik dengan orang Yahudi. Diorang dulu-dulu dia berniaga, dia ada tanah dekat situ, adalah, ya, kita kata harta sikit, ada property kat situ. Jadi oleh kerana tu Nabi kata pergilah ke sana. Cuba tengok macam mana keadaan orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Abu Lubabah pun pergilah tuan-tuan. Abu Lubabah yang namanya tercatat dekat mana tadi tuan-tuan? Dekat salah satu tiang taubat. Ya, orang Arab panggil tiang ni Ustuwanah. Ya, tuan-tuan boleh tengok dia tulis tu Ustuwanah Abi Lubabah, Ustuwanah At-Taubah, tiang taubat. Ada cerita tuan-tuan. Sebab tu bila kita masuk Raudah, tuan-tuan, antara benda yang tuan-tuan kena ingat ialah dia tiang-tiang tu ada sejarah, ada ceritanya. Ya, yang bila kita baca, kita belajar, dia akan bagi motivasi agama pada kita tuan-tuan. Ya, sebab agama ni kita kena tengok orang dulu-dulu buat. Ya, Nabi dan para sahabat buat. Golongan salaf kita panggil. Sebab salaf ni golongan salaf yang soleh. Sebab tu kita panggil as-salafus soleh. Ibadah mereka, zikir mereka, ya, bacaan mereka, apa yang mereka buat, zikir apa yang mereka buat, itu kita belajarlah tuan-tuan. Dan kita kena belajar daripada mereka, ya, daripada para ulama kita lah macam mana mereka buat. Ya, tapi macam tadilah, ya, tak boleh main ikut-ikut saja, mesti ada panduan, ada dalil daripada hadis-hadis, daripada Quran dan sebagainya. Kita boleh bagi contohlah satu dua nanti. Tapi balik pada cerita Abu Lubabah. Abu Lubabah tuan-tuan, Abu Lubabah pergi kat kampung Yahudi. Orang Yahudi ni dia pandai main drama tuan-tuan. Orang Yahudi memang pandai main drama. Mereka memang pelakon-pelakon antarabangsa tuan-tuan. Ya, sebab tu tuan-tuan tengok di Hollywood ke di mana pun tuan-tuan, sebahagian mereka ni orang Yahudi. Orang Yahudi tuan-tuan, ya. Jadi bila Abu Lubabah datang ke kampung Bani Quraizah, orang perempuan dan kanak-kanak pakat menangis belaka. Menangis sana, menangis sini tuan-tuan. Abu Lubabah pun, kita kalau tengok orang menangis, kita pun nak jadi menangis tuan-tuan. Macam kita sembahyang di Mekah kan, ya, orang sebelah kita menangis, kita pun terasa tuan-tuan. Walaupun kita tak faham apa imam baca tu. Yang kawan tadi menangis sebab dia tahu, ya, imam baca apa. Kita tak berapa nak faham, tapi tengok orang menangis, kita pun terasa juga, sebab juga tuan-tuan, ya. Jadi Abu Lubabah bila tengok macam tu, dia rasa sedih, rasa simpati. Ya, sebab tujuan orang Yahudi memang nak meraih simpati. Jadi apa mereka buat tuan-tuan, ya? Yang mereka buat ialah, ya, mereka pun ajak bincang, dia pun tanyalah. Dia kata agaknya Abu Lubabah, apa yang Nabi Muhammad ni akan bagi keputusan kepada kami? Agaknya apa tindakan, apa hukuman yang akan dijatuhkan? Ya, Abu Lubabah pun tak tahu nak cakap apa tuan-tuan. Sebab Nabi tak ada sebut apa-apa. Nabi suruh dia pergi survey je, observe je. Ya, dah macam mana tuan-tuan, dia terbuat macam ni tuan-tuan, potong kepala. Dia terbuat macam tu tuan-tuan. Ya, jadi bila dia terbuat macam tu, orang Yahudi pun terkejut lah. Maknanya hukum bunuh lah. Sedangkan belum ada hukuman lagi. Maknanya dia telah mendahului Nabi. Sedangkan Allah kata, wahai orang beriman, la takhunullah war rasul. Jangan kamu khianat Nabi. Jangan kamu cakap sesuatu yang Nabi tak suruh. Jangan buat sesuatu yang Nabi tak perintah. Pasal apa cakap macam tu? Jadi dia dah terlepas cakap, dia pun tak tahu nak cakap macam mana, dia pun beredar dari situ. Dalam perjalanan balik dia mikir tuan-tuan, dia kata aku dah buat salah. Dah buat salah dah kata. Macam mana aku nak, ya, nak tarik balik tak boleh. Ya. Jadi kalau telajak sampan boleh diundur tuan-tuan, telajak kata buruk padahnya. Orang Melayu selalu cakap macam tu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku dia pun mikir macam mana
Dia pun pergi Masjid Nabawi tuan-tuan, masuk dalam Raudah, diikat badan dia pada tiang tadi tuan-tuan. Ya, sebab tiang itu yang akhirnya nama tiang Abi Lubabah. Ya, setiap kali nak sembahyang, isteri dia akan datang buka ikatan sembahyang. Ya, jadi maknanya tuan-tuan, walaupun dia nak supaya dia dihukum, tapi diikat diri dia dalam mana tuan-tuan? Dalam masjid. Jadi maknanya nak sembahyang senang. Ya, isteri dia datang buka, dia pun sembahyang. Lepas sembahyang ikat balik. Ya, sampailah akhirnya ya Nabi telah maafkan dia, Allah telah maafkan dia, Nabi telah maafkan dia tuan-tuan. Sebab tu kekal ya tiang tadi nama Abi Lubabah ya, ataupun dipanggil tiang taubat. Tu cerita yang sangat menarik tuan-tuan. Setiap kali tuan-tuan masuk dalam Raudah, tuan-tuan kena dongak sikit sebab tulisan tu dekat atas, tuan-tuan boleh tengok nama besar tuan-tuan. Ya, hebat Abi Lubabah ni. Okey tuan-tuan ya. Kemudian kita pindah kepada ayat seterusnya tuan-tuan ya. Ayat yang ke-27 sudah 28 kita skip, masuk 29 sebab masa kita tak banyak tuan-tuan. Ya, 29. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah, wahai orang-orang beriman, Allah kata. Ni bukti ayat ni ayat madaniyah, turun selepas hijrah. Ya. Jadi Allah kata in tattaqullah, jika kamu takwa, jika kamu takut kepada Allah. Takut pada Allah bukan lari pada Allah. Takut pada singa, lari pada singa. Ya, takut pada anjing, kita balik apa ni masjid, tengok ada anjing. Ya, anjing kejar, kita pun larilah tuan-tuan. Ya, sedangkan trik dia, bila anjing lari, kita jangan lari. Ya, sebab apa? Ya, sebab itu memang tak tahulah ya, psikologi anjing kot. Ya, bila dia kejar, kita lari dia suka tuan-tuan. Tapi kalau dia nak kejar, kita tak lari, kita berhadapan dengan dia, ya, tapi tuan-tuan macam tadilah, kalau kadang-kadang kita tak lari, dia kejar juga tuan-tuan. Bergantung, ya. Jenis anjing, tengok anjing tu apa ni, graduate pada sekolah mana tuan-tuan. Kalau dia ya yang cerdik, maknanya dia tak peduli. Dia kejar juga, ya. Kita lah kena ada pertahanan dirilah, ya. Jadi balik pada kisah tadi, nak bagi tahu bahawasanya ketika mana kita bertakwa pada Allah, kita kena dekat dengan Allah. Takwa ni basic je tuan-tuan. Apa Allah perintah, buat. Apa Allah larang, tinggal. Ya, tu dia punya basic dia tuan-tuan. Dan kita jadi orang takwa. Kemudian kita upgrade kita punya ketakwaan. Tambah solat sunat, tambah ibadah-ibadah sunat, jauhkan benda-benda makruh. Makruh tak nak buat. Makruh tak nak buat tuan-tuan. Antara benda makruh yang kita tak nak buat, ya, tetapi kadang-kadang kita terbuat. Apa dia tuan-tuan? Ya, Ustaz bagi contoh. Dalam ambil wuduk sebagai contoh. Ambil wuduk ni tuan-tuan, ibadah dalam Islam ni, Ustaz bagi panduan pada tuan-tuan. Kebanyakan ibadah dalam Islam ni dia ada rukun dia. Dia ada rukun, macam wuduk ada rukun wuduk, kemudian ada sunat-sunat wuduk, dan ada makruh wuduk, dan ada pembatal wuduk. Dia tak lari tuan-tuan. Bila wuduk ada rukun, mana kena buat. Ya, macam kita kata basuh muka kena buat, tu rukun. Ya. Tapi kalau kumur-kumur rukun, kumur-kumur tak rukun. Kumur-kumur sunat. Ya, kemudian kita ada benda makruh. Makruh contoh, jangan ambil wuduk di tandas contoh. Takut ada najis merecik pada kita punya pakaian sebagai contoh. Ya, orang dulu tuan-tuan, ya, orang dulu, ustaz-ustaz dulu mengajarlah. Kalau kita masuk toilet tu tuan-tuan, ya, sebelum daripada kita buang air tu, ya, sebab kita mencangkung tuan-tuan. Jadi ya, kadang-kadang ustaz dulu tengok, ustaz kata pelik juga. Kita tengok ustaz-ustaz dulu. Dia basahkan tangan ni, dia renjis sikit tuan-tuan. Dekat apa ni, apa kita panggil pakaian dia tu, kain dia lah, kain pelekat dia lah. Ya, kita pun kata pelik sebab apa? Sebab dia kata untuk menghilangkan syak. Sebab bila dia buang air, dia jaga sungguh dah, jaga supaya tak terpercik. Ya, cuma kadang-kadang syaitan ni tuan-tuan, dia masuk dekat pintu syak wasangka, dia jadi was-was tuan-tuan. Maknanya kita dah jaga dah, tiba-tiba lepas kita pakai tu tengok ada basah sikit. Bila ada basah sikit tu kita kata ini kena najis ke apa. Dia dah mula dah tuan-tuan. Ya, sebab orang beriman ni tuan-tuan, dia semayang, dia jaga solat, dia jaga semua, dia jaga. Tapi kadang-kadang ya, macam tadilah ya, syaitan pula bila orang tu jaga solat, bila orang tu jaga wuduk, dia masuk pintu was-was pula tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok kadang orang ambil wuduk basah kuyup tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ada setengah tempat ya, macam kalau tempat tak ada kolah lain, kalau ada kolah macam nak mandi dia tuan-tuan. Macam seolah-olah kita kata nak berenang dalam tu. Habis basah tuan-tuan. Angkat takbir satu lagi tuan-tuan. Tuan-tuan biasa kan 13 kali tuan-tuan. Tu saja 13 kali tuan-tuan. Tapi bila imam nak rukuk saja dapat pula dia. Nak rukuk dapat pula sempurna tuan-tuan. Maknanya
nasib baik ya, masbuk ni ya, Fatihah imam tanggung ya. Maknanya clear pula tuan-tuan. Rakaat kedua tak ada hal dah. Rakaat pertama mula-mula ya, was-was. Dipanggil pintu was-was sebab memang ni kerja syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Memang kerja dia tuan-tuan. Kerja dia ialah membisikkan ya pada telinga kita, pada dada kita ya, sudurin nas, pada hati-hati dada manusia supaya kita jadi was-was. Ya, jadi maknanya bila nampak ada air tadi, dia tahu dah ini yang kita renjis tadi. Maknanya ada juga trik dia tuan-tuan. Ni orang dulu-dulu lah. Ya, nak elakkan daripada tu, ya. Maknanya sampai peringkat begitu, ya. Sebab itu tuan-tuan, ya, nak buang air itu kita jangan cepat-cepat sangat. Ya, sebab especially kalau kita dah terlambat masuk tandas, buang air apa semua sebagainya, takut kelang kabut tuan-tuan, dia tak sempat istibrak. Istibrak tu maknanya tak sempat tu maknanya tak sempat tu. Ya, kita nak kelang kabut tu bimbang takut, especially kita yang sudah berusia lah. Ya, sebab kadang-kadang takut bimbang tuan-tuan. Masa rukuk okey, masa sujud terasa macam ada something keluar. Yang itu yang isu besar tuan-tuan. Ya, jadi benda-benda begitu untuk kita elak ya, buang air awal sikit lah. Buang air selesai ya, kita ada peluang bersihkan apa semua sebagainya, tak kelang kabut, kemudian ambil wuduk elok tuan-tuan. Ya, macam itulah ya. Kena ambil masa sikit. Especially untuk kita solat fardu ni tuan-tuan. Jadi balik pada kisah tadi ya, dia ada rukun dia. Ada rukun apa ni wuduk. Kita ada sunat-sunat wuduk dan ada makruh. Al-Imam Syafi'i tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, antara benda yang diingatkan kita ialah orang yang meninggalkan benda-benda sunat. Contoh kan, benda sunat ni apa contoh? Benda sunat ni ialah baca bismillah contoh. Dalam mazhab kita Syafi'i, baca bismillah tu bukan rukun. Bismillah tu sunat. Dalam mazhab Hambali, orang Saudi tuan-tuan sebagai contoh, dia bismillah tu rukun. Mana kalau tak baca bismillah ketika permulaan wuduk dia tak sah. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i kita baca bismillah tu sunat saja. Dia masuk dalam perkara sunat. Tetapi tuan-tuan kena faham ya, katalah tuan-tuan tertinggal bismillah, dah kelang kabut sangat, tak sempat baca bismillah, tapi yang lain rukun-rukun semua buat ya. Tuan-tuan tak terbuat benda sunat, secara automatik orang yang tak buat benda sunat dia jatuh makruh. Dia memang default dia macam tu tuan-tuan. Ada benda sunat tak buat, contoh macam berkumur-kumur 3 kali, masukkan air dalam hidung, hembus keluar balik ya, sapu seluruh kepala. Ini semua sunat-sunat wuduk. Mana-mana sunat-sunat wuduk yang kita tinggalkan, secara automatik tuan-tuan sudah dianggap melakukan benda makruh. Kerana meninggalkan yang sunat adalah makruh. Tuan-tuan, kita rasa kita dah jaga, rupanya ada satu lagi channel yang kita lupa. Apa dia tuan-tuan? Benda sunat. Sebab tu tuan-tuan, benda-benda sunat dalam wuduk terutamanya semua kena buat. Ya, mana bersihkan tangan kita, baca bismillah permulaan, kumur-kumur 3 kali, masuk air dalam hidung, hembus ya. Kemudian sapu keseluruhan kepala, terutamanya bagi orang lelaki lah tuan-tuan. Ya, kemudian apa lagi kita kata ya? Kemudian menyelati kita punya ni apa semua sebagai janggut dan sebagainya ya. Benda-benda sunat-sunat ni semua kena buat. Kerana bila kita buat benda-benda sunat ni tuan-tuan, secara automatik kita meninggalkan benda makruh. Tetapi kalau tuan-tuan ada benda-benda sunat yang tuan-tuan tinggal, secara umum tuan-tuan sudah dianggap mengerjakan makruh. Macam mana kita nak dapat makan penuh tuan-tuan? Tak dapat. Ya, sebab itu makruh memang kena tinggal, makruhat kena tinggal. Ya, yang masnunat benda sunat kena buat. Yang ni memang memerlukan kita tengok balik buka kitab fiqh lah tuan-tuan. Bukan ustaz lah yang nak buat kerja tu ya, itu nanti guru-guru yang lain lah. Ya, cuma ustaz nak bagi tahu pada tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan ada benda yang bersifat sunat yang kita tinggalkan, kemudian kita kata saya tak buat benda makruh, saya dah jaga dah. Rupanya secara tidak sengaja kita telah terlibat dalam melakukan benda makruh hanya kerana kita meninggalkan yang sunat tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham konsep tu. Jadi yang sunat jangan tinggal. Ya, sebab tu dalam mazhab Syafi'i sunat ni tuan-tuan ya, ada yang diberatkan. Ya, dipanggil sunat abad. Kalau solat sunat abad, sunat berat. Sunat hayat, sunat ringan. Even sunat hayat pun jangan tinggal tuan-tuan. Ya, benda-benda basic ni jangan tinggal. Memang nak kena buka kitab balik untuk baca tuan-tuan, supaya kita tidak dianggap melakukan makruh. Kita habiskan ayat ni tuan-tuan ya. Jadi ayat ni nak bagi tahu bahawasanya jika kamu takwa, apa yang kita dapat? Ya ja'al lakum furqana. Yang pertama, Allah bagi kita furqan. Apa makna furqan tuan-tuan? Furqan ni maknanya kemampuan untuk membezakan mana hak mana batil. Kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan ya. Macam kita nak tengok ya, minta maaf Ustaz kena sebut jugalah ya, pilihan raya sebagai contoh.
Sebab kita tengok dua-dua bagus. Ya, yang ini pun baik, yang ini pun baik, yang ini pun nampak track record bagus. Kalau ada satu yang kaki rasuah, ada satu yang buat jenayah sebagainya, itu senang tuan-tuan. Tapi kita tengok dua-dua bagus, dua-dua Mr. Clean secara zahir lah, ya. Kita boleh buat background check, kita tengok okey, dua-dua alhamdulillah, ya, academically, dari segi akademik bagus, dari segi track record dia di masjid surah ada, kita tengok kaki masjid, orang baik tuan-tuan, ya. Jadi apa lagi benda yang kita nak tengok? Kita tak tahu tuan-tuan, selain pada istikharah lah, ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita ni masuk orang yang takut pada Allah, orang takwa, Allah akan bagi kita furqan. Furqan ni tuan-tuan, kemampuan untuk menilai. Sebab tu antara doa yang selalu kita minta, Allahumma, apa kita mintanya? Yalah, ya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami yang hak itu, yang benar itu sebagai benar. Warzuqna tiba'ah, beri kami rezeki, beri kami kemampuan untuk mengikut yang benar tu tuan-tuan. Ya, kemudian tunjukkan kami, ya, apa ni yang batil itu sebagai batil, dan datangkan kekuatan pada kami untuk menolak kebatilan. Tuan-tuan, dalam hidup ni kadang-kadang kita berada di persimpangan, kita tak boleh nak buat keputusan. Sebab itulah dalam Islam ni ada musyawarah, ya, ada minta pada Allah, ada doa, ada istikharah, ada macam-macam tuan-tuan. Tujuannya supaya kita tidak silap di dalam membuat perhitungan dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam apa saja tuan-tuan. Sebab itu salah satu daripada, ya, cara kita ialah kita kena jadi orang takwa tuan-tuan. Walaupun, ya, kita belum jadi, ya, sama tuan-tuan, ustaz pun sama-sama tuan-tuan, kita semua nak jadi orang takwa, tetapi kita kena ikutlah dia punya channel dia, ya, dia punya kaedah jalan dia tuan-tuan. Kerana orang yang bertakwa Allah jadikan bagi mereka furqan. Ya, kemudian apa lagi tuan-tuan? Allah kata apa? Ya, wa yukaffir ankum sayiatikum, dan Allah hapuskan daripada kamu sayiatikum. Apa makna sayiat? Sayiat itu tuan-tuan bukan sekadar dosa, tapi kesalahan-kesalahan kita tuan-tuan. Kalau dosa zunub, ya, Allah akan sebut wa yukaffir ankum zunubakum. Allah kata sayiatikum, mana benda-benda kecil, ya, minta benda-benda kecil pun kadang-kadang kita tak perasan pun, indirectly kalau kita buat pun kita harap Allah ampunkan kita tuan-tuan. Allah hapuskan dosa. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan dosa kamu. Wallahu zul fadlil azim, dan Allah itu adalah yang memiliki kurniaan yang besar tuan-tuan. Antara kurniaan besar apa tuan-tuan? Syurga. Kerana itu syarat untuk masuk syurga ialah Allah, yang pertama Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita, Allah ampunkan dosa. Habis ampun dosa, tak ada cerita lah tuan-tuan, memang syurga lah. Ya, sebab tu ayat ni sebagai ayat motivasi tuan-tuan, ya, untuk supaya kita tidak lagi, ya, berada dalam keadaan tak pastilah ustaz, tak tahu, kita tak nak macam tu tuan-tuan. Sebagai seorang muslim kita kena ada stand, kita kena ada pendirian dalam ekonomi, politik, apa saja tuan-tuan. Sebab apa? Ya, sebab dalam hidup ni apa yang kita buat akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan. Kita accountable tuan-tuan di hadapan Allah besok. Ya, semua akan ditanya, semua akan dipersoal. Sebab itu kita kena buat pilihan yang betul, dan sudah tentu pilihan yang betul tu berdasar pada syarak. Kena tengok tuan-tuan. Ya, kalau dua-dua non muslim kita kata, Islam ajar kita supaya apa tuan-tuan? Supaya boleh melihat yang mana yang paling baik, paling manfaat untuk agama. Kena tuan-tuan, ya, yang mana yang paling baik untuk manfaat, ya, kehidupan umat Islam akan datang. Kita jangan fikir tahun ni saja, kita kena fikir anak-anak kita. Kita mungkin lepas tak ada masalah, anak-anak kita macam mana tuan-tuan, ya. Jadi pertimbangannya sudah tentu pertimbangan syarak, tak ada lain tuan-tuan, ya. Kita melihat daripada perspektif kacamata Islam tuan-tuan, ya. Ayat terakhir sebelum kita berhenti untuk salat sunat tuan-tuan. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, ni ustaz sebut tadi tuan-tuan, ya, cerita Nabi kena pijak, Nabi kena cekik. Allah kata wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika mana, ya, ni zaman Mekah dulu, ketika mana orang-orang musyrikin mereka buat apa tuan-tuan, ya, mereka melakukan liusbituka, mereka buat keputusan untuk tangkap Nabi tuan-tuan. Liusbituka, ya, mereka nak tangkap engkau wahai Muhammad. Au yaqtuluka, atau mereka nak bunuh engkau wahai Muhammad, ya. Au yukhrijuka, ataupun nak halau engkau keluar daripada Mekah. Sebab tu Nabi terkejut tuan-tuan. Ketika Nabi dapat wahyu, ya, Nabi jumpa dengan Jibril kali pertama, ya, Khadijah bawa Nabi jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah ni orang tua, orang lama, dah buta dah tuan-tuan. Ya, tapi dia ni man of knowledge, orang yang ada ilmu tentang Taurat dan Injil. Ya, dikatakan dia ni Nasrani sebagai riwayat sebut. Jadi Khadijah pun bagi tahu, ya, Waraqah ni walaupun dia tua tapi dia sepupu Khadijah. Tanya, bagi tahu, ya, ada situasi, ya. Nah, Muhammad ni jumpa dengan tak tahu apa lembaga, bagi tahu dia macam ni.
Kata Waraqah, ringkas saja, itulah namus. Namus mana? Itulah Jibril. Itulah namus yang datang pada Musa. Itulah Jibril datang pada Musa. Itulah yang datang pada kamu. Maknanya Muhammad ni adalah Nabi dan Rasul. Dia antara orang pertama yang recognize Nabi sebagai seorang Rasul, tuan-tuan. Waraqah bin Nawfal. Tapi umurnya tak panjang, dia meninggal lepas tu. Tapi maknanya poin dia apa, tuan-tuan? Poin dia ialah, ya, Waraqah kata, Muhammad, ya, oleh kerana engkau akan jadi Nabi dan Rasul, engkau akan dihalau keluar oleh orang Mekah. Nabi terkejut, tuan-tuan. Pasal apa Nabi terkejut? Nabi kata, ya, aku tak cakap bohong, aku buat benda baik, aku menyantuni golongan miskin, aku bagi orang makan, ya, aku buat hubungan baik dengan semua. Pasal apa orang Mekah nak halau aku? Nampak tak logik, tuan-tuan? Kerana apa? Kerana setiap orang yang bawa, ya, agama, yang bawa dakwah, mereka akan dizalimi, mereka akan tidak disukai, tuan-tuan. Baru Nabi faham, ya. Rupanya betul, tuan-tuan. Ketika Nabi bawa wahyu, orang jahat nak tangkap Nabi, orang kafir Mekah, ya, mereka nak tangkap Nabi, mereka nak bunuh Nabi, mereka nak keluarkan Nabi daripada Mekah. Akhirnya apa, tuan-tuan? Akhirnya mereka buat keputusan nak bunuh Nabi. Sebab tu mereka kepung rumah Nabi. Ya, jadi lepas Isyak mereka dah datang kepung, dan pada malam itu Nabi keluar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, selamat Nabi, tuan-tuan. Barulah Nabi pergi bagi tahu Abu Bakar dan mereka hijrah. Ya, itu pun sembunyi di Gua Sur. Itu cerita hijrah kita dah baca sebelum ni, tuan-tuan. Di hujung ayat ni, wayamkuruna wayamkurullah. Orang-orang kafir melakukan tipu daya, plan, rancang. Orang kafir, orang jahat, ya. Jadi kafir ni, tuan-tuan kena faham juga. Kafir ada dua. Satu kita panggil kafir dari segi akidah. Ya, kafir akidah ni mana orang Buddha, orang Hindu, itu kafir akidah, sembah berhala. Yang kedua dia panggil kafir amali. Kafir amali adalah kafir dari segi perbuatan. Ada orang Islam, dia Muslim dari segi akidah, tetapi dia kafir dari segi perbuatan. Tuan-tuan kena faham. Jadi kalau ada orang kata, kau ni kafir, tuan-tuan jangan marah dulu. Tuan-tuan kena tanya, kafir i'tiqadi ke kafir amali? Itu tinggilah, tuan-tuan. Ya, kafir akidah ke kafir akidah ataupun kafir amalan. Ya, macam orang tak sembahyang Jumaat contoh. Kita ajak dia, kata jom sembahyang Jumaat. Dia kata minggu ni malas sikitlah ustaz. Ya, sebab minggu lepas dia dah pergi dah. Minggu lepas dah pergi, minggu depan insya-Allah pergi. Minggu ni berasa malas sikit. Kafir, tuan-tuan. Tapi bukan kafir akidah. Kalau kita tanya dia, tahu tak apa ni sembahyang ni wajib? Tahu. Ya, dia boleh baca ayat pun. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Boleh bagi hujah tentang ayat apa pun. Tapi tak buat. Ya, bila tak buat, maknanya dia engkar tak perintah solat, dia tak engkar. Tapi dia buat tak? Dia tak buat. Maknanya dia kafir amali. Ya, sebab kafir dalam bahasa Arab makna engkar. Kafir makna menafikan. Ya, jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, yang dilakukan, ya, oleh orang Mekah ni, sebahagian mereka, tuan-tuan, ketika Nabi disakiti, ketika Nabi, mereka tak boleh buat apa, tuan-tuan. Even ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, sebahagian orang beriman juga, orang Islam, sama-sama duduk dalam ya, parti Abu Jahal, tuan-tuan. Parti Abu Jahal tu maknanya orang Quraisy datang lawan dengan Nabi. Bila lawan dengan Nabi, apa yang berlaku, tuan-tuan? Sebahagian mereka mati, tuan-tuan. Kita dah baca ayatnya. Ketika mana mereka dimatikan, ya, malaikat tanya, pasal apa kamu boleh jadi golongan yang mati dalam keadaan lawan Muhammad? Dia kata, kami ni mustada'afin, kami lemah, kami tak boleh nak buat apa. Abu Jahal paksa kami. Abu Jahal paksa, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab paksa, kami terpaksa juga. Ya, mereka dimasukkan dalam neraka, tuan-tuan, sayang. Beriman kepada Nabi tapi tak hijrah. Beriman kepada Nabi tapi tidak mempertahankan orang yang bawa agama, sayang, tuan-tuan. Ya, jadi nak bagi tahu, walaupun mereka merancang, Allah kata apa, tuan-tuan? Wa yamkurullah, Allah menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik penggagal tipu daya. Dalam hidup ni, tuan-tuan, bila apa yang kita rancang, yang kita rasa betul, ya, tiba-tiba tak berjaya, tak materialize, tuan-tuan jangan sedih sangat. Ya, kerana apa, tuan-tuan? Kerana Allah yang menggagalkan tipu daya. Mungkin hari ni kita kalah, kita gagal. Esok kita gagal. Lusa belum tahu, tuan-tuan. Tahun depan belum tahu. Ya, jadi ayat ni ayat motivasi, memberi motivasi pada umat manusia supaya sentiasa tahu bahawasanya perancangan Allah yang terbaik, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita sebagai hamba, kita minta aja, ya Allah, tunjuk aku jalan kebenaran. Tunjukkan aku supaya boleh buat keputusan yang betul. Ya, keputusan yang boleh memenangkan agama, memenangkan umat manusia. Ya, itulah tujuan kita duduk atas muka bumi, tuan-tuan. Segalanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi, mudah-mudahan ada manfaat ya. Tuan-tuan boleh tengok video ni balik ya. Mudah-mudahan ada benda yang tuan-tuan boleh ambil pengajaran ya. Kita kait dengan kehidupan semasa, sebab Quran ni tuan-tuan, dia adalah panduan semasa tuan-tuan ya. Dia bukan, dia cerita dulu tetapi pengajarannya semasa. Dia very contemporary tuan-tuan, sangat contemporary. Okey ya, terima kasih kepada perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah ya kita jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh solat 2 rakaat dulu isyraq, baru kita pergi makan tuan-tuan.